Okey, kelas. Okey, sekarang Misong cuba bincangkan dengan anda keseimbangan figma PPS bermasuk persaingan sempurna, pasaran persaingan sempurna jangka panjang. Okey, iaitu daripada untung lebih normal kepada untung normal. Okey, sebelum kita mulakan, kita kena fahamkan bahawa dalam PPS, kita faham dalam jangka masa panjang dia hanya akan dapat untung normal sahaja. So kita fahamkan untung normal ini adalah jangka panjang. Okey, kenapa PPS dalam jangka masa panjang hanya dapat untung normal sahaja? Sebab dia ada satu ciri yang sangat istimewa, iaitu kebebasan masuk keluar. Bila figma mendapat untung lebih normal, dia akan menarik kemasukan figma baru dan figma yang sedia ada akan mengembangkan saiz rozi dia. Manakala bila figma mendapat untung kurang normal, sesetengah figma akan keluar daripada industri tersebut ataupun mengecilkan saiz rojinya. So apa yang kita fahamkan ini adalah berlaku, untung lebih normal adalah berlaku dalam jangka pendek. Okey, sekarang Misong cuba terangkan melalui gambar rajah. Okay, the first thing is kita kena fahamkan PPS ini adalah pasaran. Okey, kita fahamkan ini adalah pasaran, panjangkan sikit supaya nanti kita senang nak lukis. Okey, ini P, ini Q. Kosong. Okey, apa yang kita fahamkan? Okey, ini Q. Okey, ini kita fahamkan adalah harga, kos dan juga hasil, revenue. Okey, kita fahamkan sini misal lukiskan adalah pasaran. Ini adalah figma PPS. Okey, pada mulanya kita fahamkan PPS merupakan penerima harga daripada pasaran. Let's say pada asalnya SS asal. Okey, maka kita fahamkan harga keseimbangan di pasaran adalah P0. Okey, jadi figma PPS akan menerima P0 sebagai harga jualannya. Okey, maka ini adalah MR equal to AR yang asal. Okey, so anda boleh nampak misal tulis satu ini menunjukkan first benda kita lukis. Okey, kita fahamkan pada jangka masa pendek dia mendapat untung lebih normal. Maka kita masukkan ini become to SMC asal. Yang kedua kita lukis, kita turunkan, kita dapat keseimbangan yang asal. Okey, keseimbangan asal. So kita fahamkan ini adalah E0. Okey, dan kita juga fahamkan dia akan dapat untung lebih normal. Untung lebih normal bermaksud apa? AR lebih daripada AC pada keseimbangan. So AR dekat sini, maka AC is like that. Okay, don't be worry, lukis saja. So this become to SAC asal. Benda yang ketiga. Nampak tak? Ini adalah AC dia. Maka kita fahamkan, let's say misal letak ini titik A yang mewakili AC. So ini adalah B. Maka untung lebih normal adalah BP0E0A. Apa yang kita lukis, kita tulis sahaja. So bermaksud pada perenggan pertama, kita akan mention pada asalnya, apa berlaku? Okay, pada asalnya keseimbangan pasaran bermasuk sini. Okey, tercapai pada titik E0, P0 dan Q0. Okey, apabila kalau permintaan bersilang penawaran. Okey, maka figma PPS menetapkan ataupun menerima P0 sebagai harga jualan. Kita fahamkan salah satu ciri dalam PPS adalah penerima harga sebab terlalu ramai pengeluar dan pembeli. Tak ada kuasa untuk tentukan harga dan kuantiti. Okey. Lepas tu kita terangkan figma. Figma PPS dapat apa? Figma PPS mencapai keseimbangan pada E0 juga, P0 dan Q0. Okey, kita bagi dia terdapat sedikit perbezaan. Ini letak Q, ini tukar kepada E huruf kecil. Okey, ini kita tukar
kepada I huruf kecil, I kosong, P kosong, Q kosong, apabila MC bersilang dengan MA. MC bersilang dengan MA di sini. Dan beroperasi pada SAC kosong. Oh, misal apa ini S? S bermaksud jangka masa pendek, short run. Okay, short run. Okay, S kosong. Dan apa yang Fitma dapat? Fitma mendapat untung lebih normal sebanyak BP0E0A bermasuk kawasan ini. Boleh? Okey, so kita sekarang nak terangkan, oh macam mananya? Okey, apa yang misal beritahu kalau untung lebih normal dia akan menarik kemasukan Fitma. So dia akan alihkan ke load penawaran ke kanan. Okey, mungkin cakap misal adakah dia sekaligus tak? Dia akan berlaku pada peringkat demi peringkat. Tapi sebab sekarang misal nak terangkan, misal cepatkan. Okay, so kita fahamkan, okay, load penawaran akan beralih ke kanan sebab untung lebih normal akan menarik kemasukan Fitma baru ataupun setengah Fitma mengembangkan saiz roji. Okay, so ini akan capai keseimbangan baru pada titik E1 dan tingkat harganya adalah P1. Ini become to your Q1. Jadi Fitma PPS akan menerima P1 sebagai harga jualan. So this become to your MR1, AR1. Okay, benda yang 1, 2, 3 ini yang benda keempat anda akan lukis. Okay, lepas tu kita fahamkan, kedua. Okay, so kita fahamkan dia beralih ke kanan kan. So mention, untung lebih normal. Okay, menorong kemasukan Fitma baru. Okay, Fitma baru. Dan pengembangan saiz roji. Pengembangan saiz roji bermaksud menambahkan pengeluaran dalam Fitma yang sedia ada. Jadi, apa berlaku? Okay, jadi penawaran pasaran bertambah. Okay, maka kalau penawaran beralih ke kanan dari SS ke S1, S1. Okay, apa yang berlaku? Okay, yang berlaku adalah dia mencapai keseimbangan baru. Okay, dan mencapai keseimbangan baru pada titik I1, P1 dan Q1 apabila kalau permintaan bersilang penawaran yang baru. Okey, jadi apa yang berlaku? Jadi Fitma PPS menerima P1 sebagai harga jualan baru. Okey. Okey, bila dia menerima harga jualan baru ini, misal sekarang nak lukis adalah dia dapat untung normal. Okey, so jadi kita akan fahamkan dia alih like that. Okey, keseimbangan capai SMC 1 bersilang dengan MAS bermaksud jangka masa pendek. Setakat ini misal masih lagi lukis jangka masa pendek. Benda yang kelima misal lukis. So ini become to your E1, ini P1, ini Q1. Okey, kita fahamkan untung normal. Untung normal bermaksud AR sama dengan AC. So AC dekat sini. So misal masukkan ini become to your SAC1. Semua ini masih lagi dalam jangka masa pendek. Sekarang misal nak jadikan dia kepada jangka masa panjang, maka saya mesti ada LMC dan juga LAC. So difahamkan LAC ini adalah bertangent dekat SAC yang sedang menurun. Lepas tu sini, minimal, lepas tu naik. Okey, cuba tengok boleh berjaya tak. Okey. So tangent satu titik dekat sini, turunkan. Okey, turunkan. Okey, ini minimal dekat sini naik. So become to LAC. Jangka masa panjang. Ini bagi dia smooth sikit. Okay. So, titik minima akan dekat sini. Dan masukkan satu lagi LMC dekat sini.
Okay, ini LMC. So, ini keluk yang ke-7, ini keluk yang ke-8. Totalnya ada 8 keluk dekat sini. Okay. So, maka apa yang kita lukis dekat sini, kita tulis. Jadi, PPS menerima P1 sebagai harga jualan baru. Okay, lepas tu apa yang Figma dapati? Figma mencapai keseimbangan baru pada titik E1 P1 Q1 apabila SMC1 bersilang dengan MA1 dan beroperasi pada SAC1. Okay, pada SAC1. So yang keempat, misal tuliskan jangka masa panjang. Okey, nampaklah jangka masa panjang adalah dua keruk yang warna biru tu. So kita fahamkan keseimbangan jangka panjang. Okey, tercapai pada P1. Apabila Figma tidak cenderung masuk keluar. Kenapa dia tidak cenderung masuk keluar? Sebab dah mencapai untung normal. Okey, kerana semua Figma mendapat untung normal sahaja. Okey. Okey, kita cuba tengok kepada gambar raja. Misal, kenapa benda ini dekat sini jangka masa panjang? Sebab misal dah masukkan LMC, LAC. Kita fahamkan jangka masa panjang dia hanya akan dapat untung normal sahaja. Kita pun fahamkan kalau jangka masa panjang mesti adalah AR sama dengan AC. Okey, AR sama dengan AC pada keseimbangan. Maka kita letak dekat sini. AR sama dengan AC dekat sini. So, cuba tengok dekat titik ini. Dekat titik ini berapa keluk cross ini. Nampak tak? SMC 1. Lepas tu SAC 1. SAC minimum 1. LMC. So, bermaksud dekat titik ini. You akan nampak SMC 1 adalah sama dengan MA1. Okey, pada masa yang sama kita fahamkan dia adalah sama dengan SAC 1 minimum. Okey, benda ini. Okey, 1 keluk, 2 keluk, 3 keluk. Ada lagi tak? Ada. Nampak tak? LMC lalu sini. Pada masa yang sama juga merupakan LAC minimum. Okey, melalui kepada keseimbangan baru jangka masa panjang. So, maka kita boleh katakan kesemua mendapat untung lebih normal. Ini berlaku bila? Ini berlaku apabila LMC sama dengan SMC 1 sama dengan SAC 1 minimum sama dengan LAC minimum sama dengan MR1 sama dengan MR1 kan sama dengan P1 sama dengan AR1. Bermasuk dekat sini. Okey, nampak tak? MR, AR. MR kalau dekat sini bermasuk sini pun adalah AR1. Anda pun kena faham ini adalah P1. Okey, ini merupakan full set answer bagi AC. Macam mana kita nak terangkan keseimbangan Figma PPS jangka panjang daripada untung lebih normal kepada untung normal. Okey, ada beberapa tips misal kena beritahu anda dekat sini. Kalau lukis gambar raja daripada untung lebih normal kepada untung normal, jarak antara SS dengan S1 ini bagi dia besar. Supaya kita mudah nak lukiskan berbentuk ULAC. Misal ulang sekali. Kalau kita jawab soalan daripada untung lebih normal kepada untung normal, jarak SS0 ke SS1 ini kena bagi dia sangat besar. Perbezaan jarak itu kena sangat besar. Okay, supaya nanti kita mudah lukiskan gambar raja LAC. Satu lagi anda kena berhati-hati, LAC sini, bila LAC turun, dia mesti adalah bertangent dengan SAC turun. Iaitu seperti dekat bab 5 kita belajar, hubungan dia mesti betul. Okay, lepas tu dekat sini, LAC minimum mesti adalah bersama dengan SAC minimum. Certain student mungkin cakap, misal saya tak boleh terima kenapa dia like that. Actually, it's like that. Okay, misal cuba lukis dengan bahagian lain. Actually, dia adalah daripada sini juga. SS tak mungkin sekaligus dia begitu besar. Tapi sebab kita nak senang, okay kan? Actually, dia mungkin beralih daripada sini ke sini.
So dia harga turun kepada P1. Tapi dekat harga P1 dekat sini, dia masih lagi, let's say dia lagi dapat untung lebih normal. Maka kita akan tambah lagi. Dapat untung lebih normal, tambah lagi ke SS. Dapat untung lebih normal, menarik kemasukan Figma lagi. Sehingga kepada semua Figma mendapat untung normal. Okay, kita skipkan yang bahagian ini saja, straight away ke untung normal. Okay, harap anda boleh ikut bahagian ni. Ada apa masalah, cuba beritahu Zong. Okay, so bahagian ini setakat ini saja.